Assalamualaikum Ibu Sal, Alhamdulillah. Ibu Sal Zina, Alhamdulillah. Suara jelas ke? Suara. Kita berhenti kat mana? Lupa kita berhenti mana. Bab nasihat. Ha? Ya Allah. Bab nasihat. Oh, bab nasihat. Okay. Bab nasihat hadis ke berapa? Kita boleh baca lagi kot. Kalau kita ambil yang ni lah daripada awal lah, insyaAllah. An-Nasihah. Nah, Ustaz. Bab nasihat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dua, lima, tujuh. Baik. Okay, terima kasih. Ibu Jasmine kata 112. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل
واهدنا إلى صراطك المستقيم وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi pada pagi ini setelah lebih kurang 2 minggu kita tak bertemu untuk kita menyambung pengajian daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, iaitu pada fasal yang menceritakan berkenaan dengan nasihat. Bab berkenaan dengan nasihat. Jom kita baca daripada awal firman Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumikum fid darain amin. Qala, firman Allah, qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sekalian orang yang beriman itu adalah sebagai saudara-saudara. Qala Ta'ala wa ansahu lakum. Dan saya, iaitu Nabi Nuh, memberikan nasihat kepadamu semua. Firman Allah, qala Ta'ala wa ana lakum nasihun amin. Dan tentang Hud, firmannya tentang Hud alaihissalam, firmannya, dan saya itu Nabi Hud adalah penasihat untukmu semua yang terpercaya. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah, iaitu Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Jawab Nabi, bagi Allah dan kitab-kitabnya dan Rasulnya dan pemimpin serta kaum muslimin pada umumnya. Baik. Tuan Guru rahimahullah menceritakan di sini berkenaan dengan nasihat. Dan masalah nasihat ini adalah masalah yang sangat-sangat penting, dianjurkan oleh agama. Dan apa maksud nasihat? Ibu-ibu, apa maksud nasihat? Nasihat bermaksud menghendaki kebaikan kepada kaum yang lain ataupun menghendaki kebaikan kepada orang lain. Itu makna apa? Itu makna nasihat. Boleh? Cuma nasihat ini selalu yang dipahami adalah kita mengajak ataupun kita memberi kata-kata yang baik kepada kawan-kawan kita, itu kan, itu dipanggil makna-makna umum, makna-makna yang kita fahami. Tapi sebenarnya nasihat ni adalah umum, itu kita menghendaki kebaikan kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan terlebih dahulu di dalam ayat Al-Quran bahawasanya kita ini sesama Islam itu bersaudara. Maka sepatutnya bila seorang itu adalah saudara dengan seorang yang lain ataupun kita dengan adik-beradik kita, memang kita menghendaki bahawasanya adik-beradik kita ini mendapat segala kebaikan. Maka dengan orang lain, selagi mana dia itu orang Islam, maka sepatutnya kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Kerana apa? Kerana selagi mana dia itu orang yang beriman, maka dia adalah orang yang dianggap saudara bagi kita. Dan kemudian dalam Al-Quran disebutkan di sini, perkataan nasihat itu digunakan oleh para Nabi alaihimussalatu wassalam. Pertama, Nabi Nuh kata, aku bagi nasihat kepada kalian. Aku bagi nasihat itu maknanya apa? Aku nak kebaikan kepada kalian. Yang nombor 2, ayat nombor ketiga itu wa ana lakum nasihun amin.
adalah Nabi Hud pun dia kata, aku apa? Nasih, orang yang memberi nasihat kepada kalian. Al-Amin, lagi orang yang amanah, orang yang dipercayai. Maknanya perbuatan menasihati ini adalah perbuatan sunnah para Nabi yang dahulu alaihimussalatu wassalam. Baik. Kemudian kita baca hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah dipanggil apa? Dipanggil apa? Kunyah. Namanya apa? Tamim. Namanya apa? Tamim. Yang kitab pada ni dia Tamim. Betul kan? Bukan Tamin, bukan Nun, bukan N. Tamim. Tamim bin Aus Ad-Dari. Siapa Tamim bin Aus Ad-Dari ni? Siapa Tamim? Tamim bin Aus Ad-Dari. Baik. Tamim Ad-Dari seorang sahabat yang masuk Islam pada tahun 9 Hijrah. Bila? Masuk tahun bila? 9 Hijrah. Nabi wafat tahun berapa? 10. Kiranya dia apa? Kiranya apa? Lewatlah dia masuk Islam. Dan dia itu selepas memeluk Islam, menetap di Madinah, kemudian berpindah ke Syam dan kemudian pindah ke Baitul Maqdis. Kemudian dia berpindah ke Baitul Maqdis, itu Palestin. Dan dia telah meriwayatkan daripada Nabi SAW 18 hadis. Berapa? 18 hadis. Di sini apa dia? Cukup menjadi kelebihan bagi Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi SAW meriwayatkan daripadanya cerita. Kita pernah cerita dah kepada ibu ayah sebelum ni bahawa saya Tamim Ad-Dari, dia adalah orang yang berniaga. Maka dia pada suatu hari ketika dia berlayar, pada ketika itu kapal dia dilambung ombak dan kemudian dia terdampar di satu pulau, di satu pulau. Dan di pulau tu dia berjumpa dengan Dajjal. Dan Dajjal ketika itu menceritakan alamat-alamat dia akan keluar nanti. Dia ceritakan apa? Alamat-alamat apa? Dia keluar nanti. Maka pada ketika dia menceritakan berkenaan dengan alamat-alamat tersebut, maka dia lari balik ke semenanjung tanah Arab. Maka seterusnya dia berjumpa dengan Nabi SAW dan menceritakan kisah itu kepada Nabi. Maka Nabi SAW menceritakan apa yang diceritakan oleh Tamim kepada para sahabat yang lain. Ini tanda apa? Tanda Nabi mengiktiraf kejujuran Tamim Ad-Dari. Ini dipanggil apa? Riwayat orang yang besar daripada orang yang kecil. Maksudnya pangkat Rasulullah tu besar. Patutnya orang kecil riwayat daripada orang besar. Tapi di sini orang besar riwayat daripada apa? Daripada orang kecil. Itu dia bagi kelebihan Tamim Ad-Dari yang tidak ada pada siapa-siapa pun di kalangan para sahabat yang lain. Baik. Itu Imam Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Bersama saya dia tak cerita berkenaan dengan bila tarikh dia wafat. Baik. Kata Tamim Ad-Dari bahawa Nabi SAW telah bersabda, agama itu nasihat. Agama itu apa? Nasihat. Maksudnya apa? Agama ni tak ada lain, memang nak kebaikan kepada penganut dia. Agama ni tidak ada lain, hanya nak apa? Kebaikan kepada apa? Penganut dia. Itu yang pertama. Maka kata Nabi SAW, agama itu nasihat. Lepas tu para sahabat bertanya, untuk siapa? Jawab Nabi SAW, bagi Allah dan kitabnya dan Rasulnya dan pemimpin serta kaum muslimin secara umumnya. Maksud dia apa tu? Nabi kata,
Nasihat itu ada 4. Nasihat kepada Allah ada boleh 5. Nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasul, nasihat kepada kitab, nasihat kepada kaum muslimin, dan yang kelima, nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, apa maksud nasihat kepada Allah? Makna nasihat kepada Allah disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah kita menasihati diri kita sendiri untuk memperkukuhkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna nasihat kepada Allah. Bukan maksudnya kita menyampaikan nasihat kepada Allah Taala, tak. Maknanya adalah kita nasihat diri sendiri untuk beriman pada apa? Pada Allah Taala. Jadi, kita nasihat pada diri kita. Sejauh mana kita kenal Allah Taala, maka mesti kita tambah ilmu dengan pengajian. Kita tambah diri kita dengan amal ibadat supaya makin kenal Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Taala. Maka itu dipanggil nasihat kepada Allah. Kemudian yang kedua, nasihat kepada Nabi. Apa makna nasihat kepada Nabi? Sama. Itu apa? Nasihat diri kita untuk kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan seteguh-teguh keimanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Maka itu yang dimaksudkan dengan nasihat kepada apa? Kepada baginda. Maka kita nak belajar berkenaan dengan Nabi, tahu berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah nasihat kepada kitab. Apa nasihat kepada kitab? Iaitu kita nasihat kepada diri kita untuk mengambil berat terhadap Al-Quran Al-Karim. Iaitu bila Al-Quran Al-Karim disebutkan padanya hukum hakam, maka kita nasihat diri kita untuk kita mengikut undang-undang hukum hakam yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan kita nasihat diri kita untuk kita baca Al-Quran dan ambil berat Al-Quran itu setiap hari. Boleh? Dan kemudian yang keempat adalah menasihati kaum muslimin. Ini betul lah, nasihat kita apa? Sampaikan perkara kebaikan kepada kaum muslimin. Dan yang kelima adalah nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Maka pemimpin kaum muslimin itu adalah kita nasihatkan mereka supaya mereka berbuat baik kepada kaum muslimin, jaga hak-hak orang Islam dan yang bernaung di bawah negara mereka contohnya. Boleh? Itu dipanggil nasihat kepada pemimpin. Maka dengan itu kita tahu bahawa masalah nasihat ini adalah sangat-sangat penting, bermula dengan nasihat diri kita dan kemudian nasihat kepada orang lain. Nasihat kepada diri kita sebab kita nak kebaikan itu ada pada diri kita. Kita nak, dan nasihat orang lain supaya nak kebaikan itu dapat pada orang lain juga. Boleh faham? Itu dipanggil hadis yang pertama. Hadis yang kedua, An Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslimin, muttafaqun alaih. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu katanya, saya telah berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas tetap menegakkan solat dan menunaikan zakat dan nasihat baik kepada sesama muslimin. Hadis muttafaqun alaih. Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menceritakan di sini bahwasanya dia berbai'ah. Berbai'ah tu maknanya berjanji untuk apa? Melaksanakan tugasan Islam dengan sebaik-baiknya. Berjanji untuk melaksanakan apa? Tugasan Islam sebaik-baiknya. Maka dia sebut di situ apa tugasan yang dijanji untuk dilaksanakan? Pertama, menegakkan solat, buat solat betul-betul. Mengeluarkan zakat dan nasihat baik kepada sesama muslim. Maka di sini dah dikatakan bahawasanya disebutkan nasihat itu selepas disebutkan solat dan zakat dan mengatakan apa?
kepentingan dan kewajipan kita menyampaikan nasihat kepada sesama muslim. Boleh? Itu dipanggil Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca hadis yang ketiga. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tiada sempurna iman salah satu kamu sehingga kasih sayang pada sesama muslim sebagaimana ia kasih pada dirinya sendiri. Baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maksud dia? Anas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak sempurna iman seseorang kalian sehingga kalian kasih sesama muslim sebagaimana kalian kasih kepada diri kalian sendiri. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkenaan dengan sebahagian daripada alamat iman kita sempurna adalah kita nak menghendaki kebaikan bersama kaum muslimin. Dan Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu dia menyatakan bahkan menghendaki kebaikan kepada orang bukan Islam juga. Betul ke Ustaz? Ya, betul. Iaitu menghendaki kepada orang bukan Islam supaya dia mendapat hidayah seperti mana kita dapat. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kita tambah seperti yang dipahami oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu bahwasanya bahawa seorang itu sempurna imannya ataupun alamat diketahui sempurna imannya adalah dia menghendaki kebaikan pada orang lain, sama ada orang Islam tu ataupun orang bukan Islam. Dan orang bukan Islam supaya dia masuk Islam. Adapun orang yang orang yang Islam, maka dia tetap Islam dan juga beramal dengan ajaran yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil alamat bahawa kita sempurna imannya. Itu dipanggil fasal berkenaan dengan nasihat. Maka mestilah kita menyampaikan nasihat kepada sekalian umat manusia supaya tersebarlah kebaikan ini kepada seluruh umat manusia. Baik, fasal yang seterusnya berkenaan dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Jom kita baca. kita bagi hurai sikit-sikit je lah. Sebab ini dah maklum. Dia punya makna hadis dipahami. Nah, kita sambung fasal yang seterusnya menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di kalangan engkau semua itu suatu umat, golongan yang mengajak kepada kebaikan, memerintah dengan kebagusan serta melarang dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Adalah engkau sekalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk seluruh agama, seluruh manusia. Kerana engkau semua memerintah dengan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Firman Allah, wa qala ta'ala khuzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Berikanlah keampunan, perintahlah dengan kebaikan
Dan janganlah menghiraukan pada orang-orang yang bodoh. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan itu setengahnya adalah kekasih, setengahnya kerana mereka memerintah dengan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Firman Allah, wa qala ta'ala lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir dari kaum Bani Israel itu terkena laknat dari lidah Nabi Daud dan Isa anak Maryam. Hal itu disebabkan kerana mereka derhaka dan melanggar aturan. Mereka tidak saling melarang kemungkaran apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka lakukan itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu semua. Maka barang siapa yang suka, maka baiklah ia beriman, dan barang siapa yang suka, maka baiklah ia menjadi kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar, dan laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Wa qala ta'ala أَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Kami menyelamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan, dan kami melaksanakan hukuman kepada orang-orang yang menganiaya dengan siksaan yang pedih dengan sebab mereka berbuat kefasikan. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kamu melihat mungkar, harus merubah dengan tangannya. Bila tidak dapat, maka dengan mulutnya, lisannya. Maka tidak dapat, maka dengan hatinya. Dan ini selemah-lemah iman. Hadis Muslim. Merubah, membasmi mungkar itu dengan kekerasan, kekuatan tangan atau lidah. Atau kalau dikhawatirkan akan lebih besar bahaya, maka cukup membenci dalam hati. Baik. Panjang bab ini. Bab iaitu menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini adalah apa? Adalah dipanggil khusus daripada nasihat. Perbuatan apa? Khusus daripada nasihat. Nasihat ni maknanya kita menghendaki kebaikan kepada kaum muslimin. Dengan cara apa? Dengan cara kita cakap dengan baik. Boleh? Dengan cara kita memberi nasihat dengan baik. Tapi amar ma'ruf nahi munkar ni, dia adalah lebih tegas sikit. Boleh? Contoh, kita suruh dia sembahyang. Itu dia. Kita apa? Perintahkan dia untuk sembahyang. Kalimat perintah ni, dengan kalimat nasihat, perintah ni lebih tegas. Nasihat ni lebih apa? Lebih lembut, lebih lunak. Tapi kalau amar ma'ruf, amar, dipanggil apa? Dia arah, nahi dia larang, maksudnya lebih apa? Lebih tegas. Maka itu dia panggil amar ma'ruf nahi munkar. Dan Tughur rahimahullah menyebutkan banyak ayat Al-Quran di sini menceritakan berkenaan dengan kepentingan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang pertama, kata Allah Ta'ala, anda bacakan terjemahan pada ibu ayah, hendaklah ada di antara kamu semua itu satu umat, golongan yang mengajak kepada kebaikan, memerintah dengan kebagusan serta melarang dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Maksudnya Allah Ta'ala kata, hendaklah, mesti ada
di kalangan kita yang amar ma'ruf nahi munkar. Mesti ada. Maka ulama kata bahawasanya tugas amar ma'ruf nahi munkar ini pertama fardu ain. Jikalau tidak ada orang lain. Boleh? Dia nampak di situ. Orang tu tak apa sembahyang. Maka mesti ada yang apa menegur ataupun mesti ada yang mengarahkan dia untuk solat. Waktu nak habis ni. Tapi dia 2 kali tak sembahyang. Ada mesti kita arahkan dia untuk sembahyang. Mesti ada orang. Boleh? Dah tak ada orang ustaz, ada saya saja. Maka ketika itu wajib fardu ain dia tu sendiri nasihatkan. Tapi saya kita akan sebut syarat-syarat amar ma'ruf nahi munkar. Ustaz, dia kalau saya nasihat dia pukul saya macam mana? Itu gugurlah kewajipan tadi. Tapi kalau kita ni orang panggil orang yang pangkat besar, kita tahu dia itu mendengar nasihat kita, mendengar arahan kita, maka ketika tu wajib. Tapi kalau ketika tu dia memang tak mau, kita tahu dah dia ni orang yang apa? Backing. Sekali lagi dia kalau kita suruh dia sembahyang, dia ambil kayu pukul kita, itu tak gugur kewajipan. Boleh faham? Itu dipanggil beberapa perkara berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Syarat amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita sebut kalau tak ada orang lain, ada kita aja. Cukup syarat-syarat dia, maka pada ketika itu jadi wajib fardu ain. Kalau ada orang lain, maksudnya ada kita 5 orang kawan lain, nampak orang waktu tu dia tak sembahyang, nak habis waktu dah. Boleh tak sembahyang fardu, nak habis waktu dah. Maka pada ketika itu hukum dia fardu kifayah. Boleh? Wajibnya pada salah seorang mesti mengarahkan dia untuk melaksanakan solat. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut wa ulaika humul muflihun. Itu bila ada orang yang menyampaikan nasihat, maka mereka itulah orang-orang yang muflih. Mendapat kejayaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian firman Allah Ta'ala yang kedua itu adalah engkau sekalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk sekalian manusia kerana kamu berbuat memerintah kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Maksud dia apa? Kita ni Allah Ta'ala gelarkan sebagai sebaik-baik umat selagi kita ini menyuruh kepada kebaikan, melarang kepada kebaikan. Melarang daripada kemungkaran. Maka itu dipanggil syarat untuk kita menjadi sebaik-baik umat. Tapi kalau umat yang kita buat, tak apalah, BP lah dia tak sembahyang pun, masing-masing. Ini kebebasan. Itu jam lah, habislah, rosak. Tak ada lah kita didapat layaknya digelar sebagai sebaik-baik umat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana syarat sebaik-baik umat adalah mesti amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ayat yang seterusnya Allah Ta'ala sebut berilah pengampunan, perintahlah dengan kebaikan dan janganlah menghiraukan orang-orang yang bodoh. Nampak jelas lah. Kemudian ayat yang seterusnya orang-orang mukmin, lelaki dan orang mukmin perempuan setengahnya adalah kasih setengah kerana mereka memerintah dengan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Maksudnya orang mukmin dan mukminat itu saling bersaudara. Sebab apa saling bersaudara? Kerana masing-masing perintah untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Boleh? Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang seterusnya, ini penting ni. Orang-orang kafir dari Bani Israel itu terkena laknat dari lidah Nabi Daud dan Isa anak Maryam. Hal itu disebabkan kerana mereka berderhaka dan melanggar aturan. Mereka tidak saling melarang kemungkaran yang mereka kerjakan. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka lakukan. Maknanya kaum Bani Israel dilaknat kerana tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa'iyyazubillah. Kemudian yang seterusnya, kata Allah Ta'ala, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu semua, maka barang siapa yang suka, maka baiklah ia beriman, dan barang siapa yang suka, maka baiklah ia menjadi kafir. Maknanya
Kebenaran itu wajib disampaikan. Kebenaran itu wajib disampaikan. Siapa yang suka, siapa yang nak, dia boleh beriman. Siapa yang nak kafir, dia boleh jadi Dia boleh jadi kafir. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebebasan kepada sekalian manusia untuk memilih. Itu maknanya. Boleh? Tapi bahawa kebaikan itu pasti sampai kepada semua orang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fasda' bima tu'mar, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan. Maknanya Allah Taala arahkan Nabi SAW untuk menyampaikan apa yang diperintahkan. Kemudian ayat Quran yang seterusnya, kami menyelamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan dan kami melaksanakan hukuman kepada orang-orang yang menganiaya dengan siksaan yang pedih dengan sebab mereka berbuat kefasikan. Maknanya selagi mana kita amal makruf nahi munkar, maka dengan itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan kita. Boleh? Tapi kalau kita meninggalkan amal makruf nahi munkar, maka kita akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan orang yang melakukan kefasikan. Wa'iyyazubillah. Jadi kenapa? Kena buat. Dan amal makruf nahi munkar ni bermula daripada ahli keluarga. Jadi kita nasihat, terutamanya ahli keluarga kita. Semayang dah. Ini tanya anak kita. Boleh? Buat bayar zakat dah, buat amal kebaikan dah. Itu dia. Itu dibagi bermula daripada ahli keluarga. Ini maksudnya pada peringkat orang lain lah, tapi pada peringkat diri kita kena ada juga nasihat kepada diri kita dan juga amal makruf nahi munkar kepada orang lain. Ustaz, saya ni bukan baik sangat pun tak, kata Nabi SAW, walaupun kita tak baik. Itu dia. Walaupun kita tak baik. Saya ni ustaz bukanlah mayang tu betul sangat tu kita nak ajak orang. Tak wajib ajak juga. Itu dia. Untuk semayang Semayang fardu. Benda-benda fardu ni lah. Boleh faham? Wajib. Walaupun kita bukan orang-orang yang baik. Boleh? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ibu-ibu tolong tanda. Hadis yang pertama. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Tak apalah. Kita buat sikit-sikit lah, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sakit tekak sikit. Baik. Jadi insyaAllah kita akan tengok pada minggu depan dipanggil syarat-syarat berkenaan dengan amal makruf nahi munkar. Dia ada syarat-syarat dia, bukan kita boleh buat ikut ganda. Boleh? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi kita salat kepada Nabi SAW. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada معناتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
ذكرك الذاكر وغفل عن ذكره الغافلون. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin.